Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni dah diberikan macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. So, hari ini di video ini kita akan menyambung kembali membaca kitab adat versus ibadat kita, dan hari ini kita nak masuk bab solat sunat qabliyah Jumaat, dan ini adalah amalan yang sering kita nampak sewaktu mendirikan solat Jumaat, lebih-lebih lagi kaum lelaki, betul tak? Jadi kata tuan kitab, iaitu dalam amalan masyarakat Nusantara wujud solat sunat qabliyah Jumaat. Solat sunat ini dilakukan selepas azan pertama, dan wujud tomahan, wujud kritikan yang mengatakan bahawa amalan solat sunat ini tidak berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana solat sunat yang ada ialah solat sunat tahiyatul masjid. Jadi kata tuan kitab, ya, kritikan itu datang kerana ianya tidak dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang ada ialah sunat tahiyatul masjid, ya. Jadi ada beberapa hadis yang telah tuan kitab kumpulkan di dalam kitab ini yang menyatakan hadis khusus berkenaan dengan Nabi melakukan solat sunat sebelum Jumaat, ya, bukan selepas sebelum Jumaat, iaitu sebelum solat Jumaat itu sendiri, sebelum azan pertama Nabi ada melakukan. Dan hadis yang khusus menyatakan yang Nabi melakukan solat ba'diyah selepas solat Jumaat adalah 4 rakaat. Dan kata tuan kitab sebagai gambaran keseluruhan, dalam hadis yang telah dikumpulkan itu, iaitu dinyatakan bahawa Nabi SAW solat sunat selepas Jumaat, tetapi tak ada catatan bahawa Nabi SAW solat sunat sebelum Jumaat, iaitu sebelum macam seolah-olah selepas azan pertama, sebelum menunaikan solat Jumaat itu sendiri. Sebaliknya Nabi SAW solat sunat sebelum zuhur. Nah, itu yang kita panggil yang nawafil lah, ya, solat sunat sebelum dan sesudah. Jadi justru itu terdapat khilaf para ulama dalam memahami maksud Imam Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari ada menyatakan di dalam kitab beliau, iaitu pertama ialah ada pendapat ulama yang menyatakan bahawa Imam Al-Bukhari berpendapat bahawa tiada solat sunat sebelum Jumaat. Hal ini kerana tiada hadis tentangnya. Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan hadis yang Imam Bukhari nyatakan itu ialah tak ada solat sunat sebelum Jumaat sebab tak ada hadis. Satu lagi, ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahawa Imam Al-Bukhari berpendapat bahawa ada solat sunat sebelum Jumaat. Nah, katanya kerana wujud persamaan antara solat zuhur dengan solat Jumaat. Disebabkan ada solat sunat sebelum zuhur, maka ada solat sunat sebelum Jumaat. Jadi nak mengatakan ada pendapat ulama yang membahaskan tentang hadis Imam Bukhari yang menyatakan iaitu tak ada solat sunat sebelum Jumaat, tapi ada juga para ulama kata yang menerangkan tentang persamaan yang ada pada solat Jumaat dan solat zuhur, dan kerana itu, sebab itu solat sunat sebelum Jumaat itu dibolehkan dan dilakukan. Jadi sebagai kesimpulan, katanya wujud pertimbangan dalil mengapa masyarakat melakukan solat sunat Jumaat sebelum Jumaat. Kenapa masyarakat masih lagi melakukan solat sunat sebelum Jumaat? Maka perkara ini tidak perlu kita ingkari, kata tuan kitab. Akan tetapi ada dua sikap yang wajar kita semak semula, iaitu solat sunat sebelum Jumaat walaupun sudah lambat. Kerana sebab ada Muslim yang datang lambat ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat, kan. Biasanya kita nampak ada orang masih lagi lambat datang solat Jumaat. Waktu itu imam sudah pun berkhutbah, dia dah berkhutbah dah. Masjid pula penuh sesak, namun untuk menunaikan solat sunat sebelum Jumaat, dia sanggup bercakap dan meminta para jemaah lain memberikan ruang untuknya. Yang tidak boleh, ya, contohnya kalau kita, kata tuan kitab, nak solat sunat sebelum Jumaat, nak juga sebelum, walaupun dia dah terlambat, tapi nak juga solat sunat sebelum Jumaat. Itu yang kalau boleh kita elakkan, kata tuan kitab. Perlu kita semak balik. Ya, kita dah lambat, lepas tu kita pula kalau ada ruang masih okey lagi. Imam dah khutbah dah, ya.
ataupun khatib dah khutbah. Jadi kita pula sampai sanggup kita nak bercakap dengan orang, suka tepi sikit supaya kita ni diberi ruang untuk nak solat sunat tu. Itu jangan, sebab ada larangan supaya tidak berkata-kata apabila khatib sedang berbicara. Dan satu lagi ialah tidak bersolat sunat selepas Jumaat. Terdapat perbezaan pendapat tentang solat sunat sebelum Jumaat, namun wujud dalil yang sahih tentang solat sunat selepas Jumaat. Jadi perlu kita semak diri kita, perkara yang solat sunat sebelum Jumaat tu kita tak perlu gari. Yang pertama tadi kata tuan kitab, kena tengok orang tu kalau dah lambat, tak payahlah. Itu dalam bahasa simple dia lah. Kalau dah lambat, dah khatib dah cakap, dah bermula khutbah, tak payahlah kita nak bercakap dan sebagainya. Kalau ada peluang nak solat sunat, kita solat sunat. Tapi satu lagi yang biasanya kita tak lakukan ataupun tidak bersolat sunat selepas solat Jumaat. Tapi itu ada hadis yang terang-terang yang kita nak ingkar. Kadang-kadang kita nak kata, mana ada solat sunat sebelum Jumaat? Mana ada hadis. Yang kita pula lepas solat Jumaat, kadang kita jalan begitu je. Ya dah? Jadi ini pun ada hadis tapi kita tak buat. Jadi kata Nabi SAW, hadisnya, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Apabila seorang kamu bersolat Jumaat, maka bersolatlah atau solat sunat selepasnya 4 rakaat. Itu anjuran Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kata tuan kitab, malangnya agak ramai yang tak mengendahkan solat sunat selepas solat Jumaat. Bukan 4 rakaat, 2 rakaat pun kadang-kadang malas untuk dilakukan. Jadi sebelum kita mengatakan pada orang lain, ya, ini tak boleh dan itu tak boleh, dan kita cek balik, adakah kita dah melakukan apa yang perkara yang sunnah. Jadi kata tuan kitab, perkara yang 2 tadi itu perlu kita semak balik. Ya, gitulah ya. Sedikit sebanyak penerangan tentang bab solat sunat sebelum Jumaat. Mudah-mudahan kita faham, dan terima kasih kepada anda juga yang dah menonton. Dan insya-Allah kita berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.